tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita yang menyebutkan berkaitan dengan rombakan kabinet. Takkanlah nak rombak lagi. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX Perdana Menteri, ada membuat kenyataan berkaitan dengan rombakan kabinet ini. Beliau kata beliau tidak mendengarkan apa-apa tentang rombakan kabinet ini. Namun ada satu persoalan yang timbul. Dari mana kabar angin ini bermula? Kenapa tiba-tiba ada yang kata rombakan kabinet bakal dilakukan? Mungkin itu hanya cadangan daripada netizen. Namun saudara-saudara, baru-baru ini melalui satu artikel daripada Harapan Daily, telah menyiarkan satu artikel yang bertajuk Aminuddin disebut-sebut bakal menggantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi, yaitu Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu pun menjadi persoalannya. Namun kalau ada rombakan kabinet dilakukan, Anda rasa siapa menteri yang bakal digugurkan? Siapa menteri yang bakal dipecat ataupun digantikan ke kementerian lain? Mungkin contohnya Menteri Ekonomi ditukar, Menteri KBS ditukar, Menteri yang kementerian yang dipegang oleh Saifuddin ditukar, dan banyaklah persoalan yang timbul. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang berkata sebelum ini, Hanayo sebagai yang memegang platform Kementerian Belia dan Sukan, mungkin beliau perlu ditukar. Ada yang bagi cadangan begitu, tapi ada juga berkata jangan tukar, kerana beliau menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga Rafizi Ramli, begitu juga Mat Sabu, begitu juga Timbalan Perdana Menteri, dan banyak lagi sebenarnya. Biasalah, rakyat Malaysia pasti akan memberikan cadangan mereka. Namun baru-baru ini saudara-saudara, Hanayo dalam satu kenyataan, bangunkan sukan negara bukan macam buat biskut. Memupuk dan membangun bakat serta ekosistem sukan negara memerlukan tempo bertahun-tahun, dan bukannya seperti membakar biskut dalam ketuhar, kata Menteri Belia dan Sukan, Hanayo. Yo berkata demikian dalam temu bual dengan program The Breakfast Grill BFM yang dirakam pada 29 Julai lalu, tetapi dimuat naik di YouTube saluran itu semalam. Artikel bertarik 17 Ogos daripada Malaysia Kini. Ramai orang mahu kata, dalam 1,5 tahun, saya mahu melihat Anda bawa pulang pingat emas itu untuk saya di Paris. Jika tidak boleh, pergi kita tukar kepada menteri lain. Sukan bukan seperti membakar biskut. 20 menit dalam ketuhar dan Anda boleh lihat hasilnya. Ekosistem dan atlet mengambil masa bertahun-tahun untuk berkembang, kata ahli parlimen di AP itu. Baru-baru ini dikritik berhubung prestasi Malaysia dalam Sukan Olimpik Paris 2024 yang baru berakhir. Malaysia gagal membawa pulang emas dan hanya berjaya meraih 2 pingat gangsah dalam badminton. Terdahulu, ditanya mengenai dakwaan bahawa pentadbiran PM lambat melaksanakan ikrar yang dibuat dalam manifesto Madani. Sehubungan itu, menegaskan bahawa tidak ada manifesto Madani kerana PH dan BN bertanding sebagai entiti berbeza sebelum PRU15 dan hanya bersatu untuk kerjasama sebagai kerajaan berpaduan selepas pilihan raya. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, bagi saya belum waktunya untuk memecat ataupun menggantikan Menteri Belia dan Sukan, iaitu Hanayo. Kerana seperti apa yang beliau kata, bahawa perkara ini bukannya mudah. Kira kita rakyat Malaysia dah bersyukur. Malaysia dah sudah memberikan kita hadiah 2 pingat gangsa. Itu adalah satu, bagi saya sebagai rakyat Malaysia, adalah satu kejayaan yang besar. Itu sudah cukup
ataupun itu sudah membuktikan bahwa Malaysia mampu untuk bertanding di Persada Dunia, Persada Antara Bangsa. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara yang amat dihormati. Sudah pasti hari ini hari pengundian PRK Dun Nenggiri bertarik 17 Ogos menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Ada yang kata BN akan menang besar, ada yang kata PN akan menang besar. Namun saudara-saudara, sudah pasti ini semua adalah harapan daripada penyokong, harapan daripada pengundi, khususnya di PRK Dun Nenggiri dan khususnya bagi seluruh kepimpinan kerajaan dan juga pembangkang. Yang mengundi PN, mahu PN menang. Yang mengundi BN, mahu BN menang. Namun saudara-saudara, terdapat satu persoalan berkaitan dengan calon Perikatan Nasional. Walaupun ada yang kata kelebihan kepada calon BN menurut satu penganalisis. Namun ada juga yang berkata peluang adalah sama rata bagi calon BN dan calon Perikatan Nasional. Namun bagi calon Perikatan Nasional ada satu persoalan yang saya nak buat di sini. Kenapa calon daripada PN itu, yaitu calon daripada Bersatu sebenarnya, yaitu pemimpin tersebut ataupun calon tersebut yang baru saja keluar daripada parti PAS dan juga menyertai parti Bersatu dan bertanding menjadi calon bagi PRK Dun Nenggiri. Namun saya nak tanya jugalah kepada Anda di luar sana, Anda rasa kenapa beliau keluar PAS dan masuk parti Bersatu, bertanding atas tiket Bersatu tapi menggunakan bendera PAS? Kenapa tidak bersama PAS saja dan bertanding atas tiket PAS dan bertanding sebagai calon PAS dan bertanding menggunakan bendera ataupun logo PAS? Persoalannya kenapa perlu menyertai Bersatu? Nah, ada satu persoalan lagi yang timbul. Adakah Bersatu ini sebenarnya hanya perhiasan di dalam Perikatan Nasional? Adakah mereka tidak mampu menang di PRK Dun Nenggiri sekiranya menggunakan bendera Bersatu? Kenapa tidak letakkan saja calon PAS dan bertanding atas tiket PAS dan bertanding menggunakan logo PAS? Jadi ini satu persoalan. Adakah Bersatu sebenarnya di dalam satu gabungan bersama dengan komponen Perikatan Nasional, Bersatu ini sebenarnya lemah karena hanya menggunakan bendera PAS untuk mendapatkan undi daripada kalangan rakyat di Dun Nenggiri ataupun di kalangan pengundi Melayu. Jadi saudara-saudara, adakah persoalan ini akan satu hari nanti memberikan impak yang negatif kepada Bersatu? Contohlah tiba-tiba PAS kalah pada PRK Dun Nenggiri. Bendera PAS yang digunakan calon Bersatu di Dun Nenggiri, andai kata mereka kalah di PRK Dun Nenggiri, adakah sama ada parti PAS ataupun Bersatu ini akan mempunyai satu isu sehingga menyebabkan mereka berpecah dan tidak lagi sehaluan? Mungkin boleh kata PN terus bubar. Itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Jadi menurut Anda, apa komen Anda? Kenapa ahli PAS sebelum ini, pemimpin pemuda PAS sebelum ini, keluar daripada parti PAS, masuk parti Bersatu, jadi calon Bersatu, dan menggunakan bendera PAS? Apa yang Anda boleh sentuh di sini? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.